السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. Muslimin muslimat, sahabat pendengar IKIM yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita rafakkan kesyukuran kehadrat Allah di atas segala nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa bersyukur, sentiasa bertakwa dan sentiasa berusaha untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diamalkan di dalam kehidupan sehari-harian kita. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita berada pada ayat yang ke-6 daripada surah Al-An'am. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Yang bermaksud, tidak akan mereka memerhati dan memikirkan berapa banyak umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Padahal umat-umat itu telah kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi dengan kekuasaan dan kemewahan yang tidak kami berikan kepada kamu. Dan kami turunkan hujan atas mereka dengan lebatnya. Dan kami jadikan sungai-sungai mengalir di bawah mereka. Kemudian kami binasakan mereka dengan sebab dosa mereka. Dan kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimah qarnin di sini seperti mana kata Imam Al-Qurtubi ialah al-ummah minan nas, iaitu umat manusia atau umat dalam kalangan manusia. Kalimah qarni di dalam ayat ini, kalimah al-qarn dalam ayat ini ialah merujuk kepada muddatun minaz zaman, iaitu satu tempoh masa. Dikatakan bahawa satu qarn ialah sama dengan 60 tahun, atau kita panggil sebagai satu kurun. Dalam bahasa Melayu dipanggil satu kurun. Dikatakan satu kurun itu ialah 60 tahun. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80. Dan pendapat yang masyhur ialah, atau yang dipegang oleh kebanyakan ahlul hadis, ialah 100 tahun. Mereka berdalilkan bahawa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang sahabat, Abdullah bin Bishr, Ta'ishu qarnan, kamu akan hidup satu kurun. Dan Abdullah telah hidup selama 100 tahun. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita lihat ayat ini, Allah bawakan dalam bentuk persoalan. Alam yarau, tidakkah mereka melihat ataupun tidakkah mereka memahami? Maka persoalan di sini atau istifham di sini adalah bertujuan untuk menyelar golongan kufar tersebut, untuk mengecam mereka dan untuk menafikan sekeras-kerasnya tindak tanduk mereka yang berpaling daripada ajaran Allah dan Rasul, bahkan memperolok-olokkan ajaran Allah dan Rasul. Maka persoalan di sini bukanlah memerlukan jawapan, iaitu tidakkah mereka melihat, kerana ia bertujuan untuk menyatakan bahawa sememangnya mereka tidak melihat atau sememangnya mereka tidak berfikir, memahami dan memerhatikan
bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memusnahkan berapa banyak kaum-kaum sebelum mereka, yang mana kaum itu lebih gagah perkasa daripada mereka, lebih hebat daripada mereka. Yang Allah gambarkan pada frasa makkannahum fil ard ma lam numakkin lakum. Bermaksud Allah jadikan golongan yang terdahulu daripada mereka itu golongan yang lebih gagah perkasa, lebih hebat, lebih kaya, lebih dalam segala-galanya berbanding dengan kamu yang sedang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, yang menolak dakwah Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka uslub yang sebegini adalah suatu cara untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam memusnahkan kaum-kaum yang terdahulu yang lebih gagah, yang lebih hebat, pada masa yang sama menghina golongan kufar Makkah, seolah-olah Allah ingin memberitahu kepada mereka bahawa jika Allah berkuasa untuk memusnahkan kaum-kaum dahulu yang lebih hebat daripada kamu, wahai orang Makkah, pasti Allah juga berkuasa untuk memusnahkan kamu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Maka dengan itu Allah menyifatkan atau mendatangkan 3 sifat untuk membandingkan antara golongan musyrikin Makkah dengan umat-umat yang terdahulu. Bermaksud ketiga-tiga sifat ini tidak ada pada musyrikin Makkah dan orang musyrikin secara umum yang bersama-sama atau hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Allah sifatkan mereka sebagai golongan yang kaum yang lebih hebat dari sudut kerajaan, bahkan dari sudut membangunkan negara atau dari sudut kestabilan politik, dan digambarkan dalam ayat atau dalam frasa makkannahum fil ard ma lam numakkil lakum. Bermaksud Allah ingin mengatakan bahawa Allah tidak memberikan kepada ahlu Makkah seperti mana Allah pernah berikan kepada kaum 'Ad dan kaum Thamud serta yang seumpama mereka, yang mempunyai kehebatan fizikal pada tubuh mereka, kehebatan kekayaan dalam harta mereka, dan kehebatan segala-galanya dalam hal keduniaan. Manakala sifat yang kedua, Allah mengatakan bahawa umat-umat terdahulu atau kaum-kaum terdahulu lebih mewah kehidupan mereka, lebih melimpah kurniaan berupa rezeki kepada mereka. Dan ini ditunjukkan pada frasa wa arsalna as-samaa'a 'alaihim midrara, membawa maksud dan kami turunkan ke atas mereka hujan yang membawa manfaat kesuburan dan kemewahan. Dan digambarkan dengan as-sama' kerana as-sama' ataupun langit itu merupakan tempat turunnya hujan, dan hujan itu merupakan asbab yang membawa kepada kemakmuran dan juga kemewahan rezeki dan makanan. Sementara sifat yang ketiga, Allah mengatakan bahawa kaum dan umat terdahulu bukan sahaja menikmati kesuburan tanaman disebabkan hujan yang turun, tetapi juga mereka menikmati sumber air yang sangat banyak yang mengalir di kebun-kebun mereka, di rumah-rumah mereka seperti yang mereka inginkan. Lalu mereka membina rumah-rumah mereka di tepi-tepi sungai itu atau di tepi-tepi aliran itu, dan mereka menikmati keindahan pemandangan yang cantik dalam keadaan tersebut, seperti mana Allah sebutkan waj'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami jadikan sungai-sungai itu mengalir di bawah mereka, iaitu di bawah rumah-rumah mereka. Namun apakah akibatnya kaum-kaum dan umat-umat terdahulu yang dilimpahkan dengan sekian nikmat yang begitu banyak, yang nikmat itu tidak diberikan oleh Allah kepada ahlu Makkah? Allah menggambarkan akibat ataupun pengakhiran mereka. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ. Umat-umat terdahulu yang lebih hebat, yang lebih mewah, yang lebih gagah telah kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut, bahkan telah menentang ajaran Allah dan Rasul. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ, lalu kami, yakni Allah, musnahkan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Kerana dosa-dosa itu menjadi sebab
Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ke atas mereka bala dan antaranya dalam bentuk hilangnya nikmat-nikmat yang selama ini mereka nikmati. Dan kemusnahan yang disebabkan dosa-dosa itu ada dua keadaan. Salah satunya ialah dosa-dosa itu sendiri memusnahkan umat-umat tersebut apabila ia menyebabkan umat manusia pada zaman itu tenggelam dalam maksiat, tenggelam dalam kehidupan berfoya-foya, tenggelam dalam kezaliman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka disebabkan perkara itu, umat itu atau kaum itu sendiri menjadi umat yang lemah dan hilangnya kekuatan. Dan keadaan yang kedua untuk menggambarkan kemusnahan disebabkan dosa itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memusnahkan mereka sebagai suatu balasan, sebagai suatu hukuman di atas dosa-dosa tersebut, sebagai bukti kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala ke atas mereka. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita lihat pada penghujung ayat ini Allah berfirman, wa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, yang membuktikan kesempurnaan kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan Allah dalam melaksanakan kehendaknya. Dan sesungguhnya apabila Allah memusnahkan umat-umat tersebut disebabkan dosa-dosa mereka, yang mana umat-umat itu atau dosa-dosa umat itu tidak langsung mengurangkan kekuasaan dan kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apabila Allah memusnahkan sesuatu umat, Allah akan munculkan umat yang lain selepas umat itu. Seperti mana yang Allah firmankan dalam akhir surah Muhammad, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Dan sekiranya kamu berpaling, Allah akan menukarkan suatu kaum selain daripada kamu, kemudian yang mereka itu tidak menjadi seperti kamu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara pengajaran yang penting untuk kita ambil daripada ayat ini ialah nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada manusia itu perlu disyukuri, bahkan wajib disyukuri, bukan sahaja dengan menikmati nikmat-nikmat tersebut, tetapi juga dengan bersyukur dalam erti kata mematuhi apa juga kehendak pemberi nikmat itu. Maka apabila Allah melimpahkan kehidupan yang begitu hebat kepada umat-umat terdahulu, sewajarnya mereka mengikut kehendak Allah yang memberikan nikmat itu dengan mematuhi dan mengikuti ajaran para rasul yang diutuskan Allah kepada mereka. Namun apa yang berlaku adalah sebaliknya. Nikmat yang diberikan Allah itu bertukar menjadi niqmah dan menjadi bala yang mengakibatkan mereka dihancurkan dan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, ayat ini memberi pengajaran kepada kita bahawa kemajuan dalam hal keduniaan, kehebatan dalam teknologi, kehebatan dalam ekonomi dan sebagainya yang berbentuk keduniaan wajib diisi dengan kehebatan dalam hal keagamaan, kehebatan dalam melaksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kesungguhan dalam mematuhi syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemajuan fizikal itu, kemajuan material itu wajib diisi dengan kemajuan rohaniyah, kemajuan dalaman manusia yang bertamadun dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.